Assalamualaikum guys. So jom kita nak try naik ES 250i pergi kerja tengok. Alah, minyak pun tak ada. Isi minyak dulu lagi. Okay, memandangkan minyak pun tak ada, so aku isi minyak dululah sat dekat Petronas. So everything is settled with settle, okay? Kona kalau boleh cecah lutut tu. Seletas cecah lutut tu sampai ke jalan tar. Betul sat lu side mirror tu. Tak apa nampak belakang, bukan salah motor tu, salah rider tu yang besar sangat sampai menghalang side mirror. Okay, so guys, ini adalah W Moto ES 250i. So salah satu skuter 250cc keluaran daripada W Moto. So W Moto ni ada 3 lah skuter 250cc dah. Yang pertama sekali RT3S yang aku duk selalu bawa, yang aku banyak buat konten dengan motor tu apa semua. Kemudian yang ni W Moto ES 250i. Kemudian satu lagi XDV 250, yang tu adalah skuter adventure lah. XDV dengan ES 250 berkongsi enjin yang sama, cumanya telah ditala semula lah sebab yang ni adventure kan. So saiz depa pun nak lebih kurang lah. Okay, so motor ni sebenarnya motor parent aku. So aku memang jarang-jarang naik lah. Aku akan naik hanya pergi ke kedai apa semua lah. Ini first ride aku, pergi ke tempat kerja lah, pergi balik 60km lah. So macam yang tahu lah kan, sebelum dalam konten-konten motor aku pun semua aku bercerita tentang yang tu lah. So bila aku buat ni sebab ada permintaan untuk tanya kan, macam mana riding apa semua motor ni apa semua. So ini adalah pandangan jujur aku berkenaan dengan motor ni. Tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang dah mati. Boleh bagi pesanan macam tu. Dan juga kalau hampa ada pendapat yang lain apa semua tu, hampa boleh komen lah dekat bawah, pertanyaan ke apa ke kan, hampa boleh komen kat bawah. Kalau ada permintaan nak suruh aku review macam mana ke, boleh komen kat bawah. Dan kalau hampa berminat nak tengok review berkenaan dengan motor ni, dia punya butang dia punya meter, dia punya apa semua sistem yang ada kat motor ni, hampa boleh tengok video aku yang sebelum ni, review ES 250i. Hampa tengok video tu, hampa akan tahulah dia punya spek, dia punya storage apa semua bala tu lah. So yang ni dia sekadar review ride sahaja. Okay, so yang pertama sekali, memandangkan kita duduk ada atas jalan ni, kita sembang pasal dia punya enjin lah. So enjin dia bagi aku cukup smooth dan sedap lah. Bila mana kita bawa tu, kita tak berapa dengar bunyi enjin apa semua tu kan, kita rasa sedap je bawa kan. Okay, kemudian daripada segi power, motor ni bagi aku cukup power lah. Cukup padu. Bila bawa hang pulas tu, nak pulas. Contoh macam ni lah, kalau hangpa nampak ni, aku tengah duduk di belakang King of the Highway. Kalau hangpa tahu King of the Highway tu, hangpa tahulah kereta apa kat depan tu kan. So hangpa tengok kira aku boleh cucuk King of the Highway ni. Kemudian hangpa tengok bila dia bagi signal kiri, hangpa aku pulas sikit dah. Aku pulas throttle tu sikit, terus dia pi, terus boleh potong King of the Highway ni. So memang sedap lah. Kira maknanya macam contoh lah, kalau hang berhenti kat traffic light merah kan. So bila hijau hang nak bergerak, hang akan rasa macam badan hang tertinggal kat belakang tau. So nak tunjuk kata dia punya, orang kata apa, dia punya pick up tu lah. Pick up dia tu memang sedap lah. Tak bohong lah kan. Okay, kemudian top speed dia. Top speed ni adalah satu soalan yang cukup subjektif lah sebenarnya. Sebab top speed ni bergantung pada berat rider, rintangan angin and so on lah, cara pemandu, cara kita bawa apa semua tu. Okay, so untuk aku yang berat rider ni, berat mata mandang, berat lagi motor ES 250i ni nak memikul, dia punya top speed yang aku dapat adalah 1.2 lebih lah, something like that lah. Sebabnya macam aku kata tadi, berat rider. So rider ni berat, so motor ni boleh dapat 120 ke 12 lebih, aku pun dah tak ingat. Dan kalau hampa tengok video-video YouTuber yang lain yang buat review berkenaan dengan motor ni, yang buat test ride apa semua, mereka boleh dapat sampai 145. So bergantung lah. Tapi kalau maknanya berat aku ni pun boleh dapat 1.2, mak ayah aku naik 2 orang pun boleh dapat 100 lebih. So motor ni bagi aku cukup power lah. Sebab depa pergi ke KL nak naik menora apa semua kan. So bagi aku dia punya ni memang cukup power lah, memang sedap lah. Okay, kemudian daripada segi, orang kata apa, daripada segi keselesaan, bagi aku motor ni, kalau bagi aku sendiri motor ni agak selesa lah. Boleh lah nak naik. Cumanya bila aku naik ni, aku rasa macam sakit dekat belah paha tu. Dan kadang-kadang aku ubah nak pergi duduk ke belakang, sebab dia macam bagi aku orang yang besar-besar dan tinggi,
mungkin kurang lah, mungkin kurang. Dan kalau kata orang yang tak berapa nak cukup inci, nak naik motor ni pun mungkin lah tak berapa selesa sebab dia punya ground clearance dia tinggi. Okey, kemudian mungkin kalau kata kurang inci tu mungkin nak kena jenjat sikit lah kaki tu kan bila kita berhenti. Okey. So tapi my parents, my family, parent aku cakap kalau depa naik daripada orang pun depa rasa selesa. So bila naik sampai pergi ke KL pun rasa macam tak ada masalah, rasa macam seronok depa naik. So keselesaan ni bergantunglah. So bila bawa penumpang pun mungkin selesa kan. Bergantunglah pada orang itu. Okey. Kemudian daripada segi suspension dia, bagi aku suspension dia rasa sporty lah. Sporty dia maksud dia apa? Maksud dia suspension dia keras. Agak keras. Dan bila suspension yang macam tu, kita akan rasa puas hati bila kita main corner. Bila kita corner tu dia lebih sedap dan juga lebih stabil lah. So suspension dia memang aku tak nafikan memang sedap gila berbanding dengan RT3S aku. Suspension dia lembut. This one is very very nice lah. So bila hang corner pun hang rasa lebih yakin, hang rasa stabil, hang sedap nak corner kan. So memang daripada segi suspension dia memang orang kata apa, memang sedap lah. Okey, kemudian kita sembang pasal dia punya size lah. Kalau hampa tengok daripada video ni pun hampa boleh nampak lah dia punya size tu berbanding dengan aku tu macam mana kan. Okey, so size motor ni kecil. So bila hang bawa tu, hang tak rasa macam hang bawa skuter Maxi 250. Hang rasa macam bawa skuter yang 150. Macam hang rasa macam hang bawa Vario kan. Sebab size dia tu kecil. So bila size dia kecil, dia memudahkan hang untuk mengawal motor ni. So bila hang bawa tu hang rasa lebih yakin. Okay, lebih mudah untuk mengawal. Okay, kemudian kelebihan yang paling best sekali adalah dia mudah menyelit. So di antara kereta hang nak menyelit apa semua tak ada masalah bagi aku. Okay, dan aku rasa motor ni aku memang sarankan untuk hampa guna kegunaan harian. Maknanya kegunaan harian dalam town, jalan jam. So benda ni, motor ni saiz kecil, power cukup. So hang boleh sampai ke tempat hang tu dengan cepat dan dia mudah menyelit. Contoh aku tengok hampa tengok ni. Aku menyelit bukan. Satu lagi sekejap lagi hampa tengoklah. Tapi hampa tengoklah dia nak menyelit, dia nak apa kan. Memang bagi aku cukup mudah lah. Okey. Kemudian berkaitan motor ni aku rasa dah tak ada apa dah. So bagi aku overall memang dia okey lah. Okey, dan tetapi kalau kita sembang berkaitan kelebihan dia saja macam tak best lah pula kan. So kita cerita juga pasal yang bagi aku yang aku rasa tak berapa shock pasal motor ni. Yang pertama sekali hampa tengok lah dekat video ni, hampa boleh nampak dia punya windshield tu. Windshield dia tu kecil baik. So dia tak potong angin habis. So bila kita bawa dalam keadaan yang laju, hang akan boleh rasa angin tu daripada dada ke atas. So bila kita bawa laju, angin tu duk pukul kat dada. So jadi rintangan angin tu besar dan dia mengurangkanlah rasa selesa tu bila kita nak bawa. Sebab angin tu terus direct ke dada kita. So memang kurang sikit lah kat situ. Okay, kemudian berkaitan dengan temperature dia. Okay, temperature dia bila kita bawa is very nice. Dia naik dekat 3 bar, 4 bar, 3 bar, 4 bar bila kita bawa. Tapi bila kita stop kan, dia punya temperature tu cepat gila naik. So bila dah naik, kipas akan kick in. So bila kipas kick in, dia akan dengar bunyi kipas tu lah, tak apa shock lah. So cumanya dia punya sistem dia memang macam tu. Dia punya kipas hanyalah kick in bila temperature tu dah terlalu high. Bila dah high barulah kipas tu masuk lah. Kemudian daripada segi seat, seat dia bagi aku yang original memang kecil lah. So that's why untuk motor ni aku dah customkan seat ni untuk parents aku guna lebih sedap lah. So bila kita ada custom seat tu jadi lebih tebal. Dan untuk penumpang belakang pun memang dia lagi orang kata apa, lagi tebal dah. So bila orang naik tu dia akan naik, dia rasa lagi tinggi. So itulah. Tapi bagi aku pun aku masih kurang selesa sebab dia punya seat tu memang kecil. Walaupun dah custom, dia cuma jadi lebih tinggi dan lebih tebal lah. Itu saja. So macam aku, pungkok aku ni besar. So bila naik tu jadi tak apa nak shock lah kan. Okey. Kemudian bagi depa-depa yang nak, orang kata apa, nak beli motor ni kan, satu persoalan yang selalu timbul kat kepala, bahagian dia punya parts and then bahagian dia punya aksesori.
So hampa jangan risaulah, motor ni dia punya parts and accessory dah berlambak dah dekat Shopee. Dah banyak gila dah. Okey, contohnya macam apa tu orang cakap, macam windshield tu, windshield depan tu hampa boleh tukar pada aftermarket. Bila aftermarket punya dia lebih tinggi, dan juga side mirror tu hampa boleh ubah pergi ke depan. Hampa tengok aku nak selit tengah-tengah dah. So aku rasa macam tak ada masalah bila bawa ni. Campur balik buat aftermarket punya part. So hampa boleh tukar windshield tu jadi lebih tinggi, dan side mirror tu hampa boleh ubah pergi ke depan. So daripada segi tu hampa boleh tengok pemandangan dia lebih kurang sama macam hampa bawa RT3 lah, RT3S tu. So side mirror tu akan duduk dekat bahagian dada lah. So yang tu. Kemudian kalau hampa nak dia lebih pick up dia lebih sedap, lebih power lagi, hampa boleh try juga tukar Malossi punya set untuk puli kan. Hampa boleh tukar dia punya Malossi punya set. Dan kalau hampa tengok video-video YouTuber lain, ada yang dah tukar pada Malossi set, dia punya pick up semua lebih mantap lah. So memang best lah. Dan aku terlupa satu lagi kekurangan motor ni. Yang ni adalah salah satu kekurangan yang aku rasa cukup besar jugalah. So bila kita stop, bila kita berhenti, kita akan rasa gegaran dekat handle tu cukup kuat. Gegaran handle tu boleh nampak memang dia bergegak lah. So macam aku ni, aku tak payah beli dah pemecah lemak, aku pegang handle tu je, terus bergegak lemak aku, terus hilang kan. So itu adalah salah satu benda yang masalah yang aku rasa macam tak apa seronok lah bila bawa ES250 ni. Tapi bila hang jalan atas jalan, gegaran tu kurang. Gegaran tu dah di minimum kan, tak ada masalah. Cumanya bila kita stop tu rasa bergegak lah. Dan a few user, pengguna-pengguna ES250 ni, kalau hampa tengok dalam YouTube, depa banyaknya depa terus tukar handle ni, depa tukar kepada naked bar punya handle. So bila pakai naked punya, dia lebih rendah dan juga dia lebih pendek. So gegaran dekat motor tu boleh di minimum kan. Lebih kurang macam tu lah. So aku tak pastilah macam mana kan, tapi memang macam tu lah. Kalau kata hampa nak dengan cara yang murah sikit, mungkin hampa boleh bubuh stabilizer bar. Yang tu aku tak try lagi lah. Bubuh stabilizer bar untuk bagi dia stabil sikit, kurang gegaran ke apa ke. Aku tak tahulah. Hampa boleh refer lah dengan YouTuber lain, video-video yang mereka ada dekat dalam tu lah. So overall motor ni sedap dibawa, sesuai untuk kegunaan harian. Mana yang hampa nak celah jam dalam town apa semua tu memang sesuai. Dan juga dia juga jimat minyak lah. Kan minyak dia taklah teruk sangat bila pakai kan, walaupun 250. Okey. Kemudian motor ni bagi aku sesuai untuk orang yang pelbagai gender lah, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan nak guna pun tak ada masalah. Kemudian dia punya orang kata apa, cumanya bagi orang yang berbadan besar dan mungkin ketinggian lebih, bagi aku mungkin kurang lah. Sebab saiz dia yang kecil memaksa hampa ni macam duduk tu jadi tak selesa. Bayangkanlah aku kena duduk sampai seat ke belakang sekali tu untuk aku duduk. Bila dah duduk seat belakang, dia rasa tak berapa syok pula goyang kan. So depends lah. Kalau hampa rasa hampa nak beli juga, boleh, tak ada masalah. Tu duit hampa kan, hampa rasa nak beli yang tu tak ada masalah. Cumanya kalau boleh hampa pilih test ride dulu ke, hampa pergi tanya orang dulu pendapat macam mana ke, atau pulang lah tu kan. Kalau hampa tengok dari sini pun boleh nampak kaki aku tu, berbanding aku bawa RT3S aku, hampa tengok padahal kaki tu aku dah nak kepit ke body dah, tapi boleh nampak lagi lebihan kasut aku kat tepi tu. So memang dia kurang lah. Dia kurang. Kalau dia, untuk orang yang tak berapa nak tinggi pun, mungkin hampa akan rasa kurang selesa, sebab motor ni ground clearance tinggi, dan dia lebih tinggi. So bila hampa berhenti nak kena jenjat apa semua tu, mungkin kurang selesa lah kan. Okay. So itu sajalah pendapat aku selepas aku test ride motor ES250i ni pergi dan balik kerja. So kalau hampa ada sebarang pertanyaan, ada sebarang komen ke apa ke kat bawah, hampa boleh komen lah. InsyaAllah kalau aku boleh jawab, aku akan jawab. Kalau tak, aku akan carilah solusi untuk apa orang kata, untuk menjawab lah pertanyaan hampa. Dan video ni pun dah nak sampai ke penamat, aku pun dah nak sampai kat tempat kerja aku. So terima kasih lah kepada mereka yang sudi menonton video aku, yang sentiasa support aku. Terima kasih banyak-banyak. Kita bagi tepukan sikit kan. Okay, yang dah tonton video aku ni daripada awal sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Yang tak skip iklan, terima kasih banyak-banyak. Okay, so insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video aku yang akan datang.
mungkin lebih banyak lagi video berkenaan dengan motor ke, travel ke apa ke, aku akan buatlah selepas ni. Okey, di samping tu aku juga nak mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua penonton-penonton aku, subscriber aku, kan, sebab ni pun dah nak dekat raya dah ni. So aku ambil peluang ni untuk aku ucapkan siap-siap lah. So insyaAllah next video kalau ada kesempatan aku akan buat selepas hari raya pula lah, next video. Dan ada satu slot nanti aku akan buat satu segmen insyaAllah yang lebih menarik lah. Okay, so terima kasih banyak-banyak yang telah menonton, yang support aku tak kira masa tengok video aku apa semua kan. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum subscribe, jangan lupa tekan dulu butang subscribe, like, dan kalau boleh tekan butang loceng tu sekali. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video aku yang akan datang. Assalamualaikum.